Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah malam ini bersama saya Zaim Zamani. 1.30 pagi 22 Jun, Afghanistan sekali lagi merakam detik-detik yang mencipta luka-luka manusiawi. Belum hilang sesara di medan perang, wilayah Paktika dan Kos digegarkan dengan gempa bumi 5.9 magnitud sekaligus menggandakan lagi derita mereka. Lebih terkilan, kebanyakan nyawa penduduk terkorban ketika mereka sedang lena di ulit mimpi. Sekelip mata kawasan pergunungan terpencil itu dilimpahi runtuhan batu bata dengan ribuan tertimbus di dalamnya, perhitungan antara hidup dan mati. Menurut penduduk yang juga saksi Zaitullah Gurziwal, dirinya terjaga dari lena ketika gempa bumi terjadi dan dia menyaksikan suasana sunyi sepi beberapa saat kemudian kerana ramai penduduk telah tertimbus. دلته هیڅ نه دی پاتې شوی ورو پوه شوې مالونه اوس هم د خاورې لاندې موږ صرف انسانان ژغورلي دي موږ دومره څه نه لرو چې موږ شهیدان دفن کړي وای هغې ته قبرونه والي وای هغه هم دفن کړي وای داسې کمبل شو خیمې شو د سرپناه دپاره هېڅ نه لرو کسان په داسې کې پراته دي همداسې او خوراکي توکي ته خو بیخي زیاته اړتیا لرو د خوراک د څښاک د اوبو سیسټم هر څه خراب شوي دي هر څه برباد دي پوه شوې کورونه وران شوي دي خلک اوس په دې صرف اوزګار دي چې کوم مړي دي هغه راوباسي دفن یې کړي د خوراک دپاره خو بیخي څه نشته. Operasi mencari dan menyelamat hanya digerakkan 48 jam sebelum ia dihentikan dan setakat semalam angka kematian disahkan melebihi 1,500 orang. Angka itu pun tidak dikira dengan berapa ramai lagi mangsa yang tidak sempat diselamatkan. Gempa bumi kali ini disifatkan paling teruk di Afghanistan dalam tempoh 20 tahun. Bahkan goncangannya dapat dirasai di Kabul iaitu 160 km dari lokasi bencana. Gempa susulan yang berlaku kemarin sekitar 4.3 magnitud memburukkan lagi situasi di mana 5 dilapor terkorban. Ujian yang dilalui rakyat Afghanistan menjadi tamparan hebat buat Taliban yang mengambil alih kuasa selepas pengunduran tentera Amerika Syarikat dalam perang selama 20 tahun. Sejak dari itu, bantuan antarabangsa terputus sedangkan negara itu sebelum ini amat bergantung kepada belas kasihan pihak luar. Afghanistan sebelum ini merayu bantuan dunia memandangkan negara itu mengalami kekurangan bekalan ubat-ubatan untuk merawat 2,000 mangsa yang cedera. Malah angka korban dilapor meningkat apabila mangsa yang cedera meninggal dunia akibat tidak mendapat rawatan sewajarnya. Bagi mangsa yang cedera, mereka bukan hanya menahan derita kesakitan, malah lebih perit kehilangan insan tersayang. Sementara itu, Save Children's meramalkan lebih 118,000 kanak-kanak akan terjejas. Disebabkan 10,000 rumah musnah dalam bencana dahsyat itu, kanak-kanak berkemungkinan kurang akses kepada air bersih untuk diminum serta tidak mempunyai tempat tinggal dan tempat tidur yang selamat. Hakikatnya dapat dilihat ketika ini apabila mereka terpaksa tinggal di kemah usang dan tidur di tempat yang terbuka. Ia dikuatiri akan mencetuskan krisis kemanusiaan lebih buruk sebagaimana yang pernah disuarakan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sebelum bencana ini berlaku. Timbalan Menteri bagi Pengurusan Bencana Syarafuddin Muslim turut mengakui kewangan kerajaan tidak mampu membantu penduduk terjejas. نړیوالو سره چې کوم موږ غوښتنه ده ځکه چې داسې یو پېښه چې په کوم ملک کې راځي نو طبعا دا اصول دي چې نورو ملکو ته ضرورت پیدا کېږي داسې پېښو ته رسیدګي ډېره ګرانه وي چې یو ملک پخپله وتوانېږي چې یو دغسې پېښو ته رسیدګي وکړي او په هغه معنا باندې چې کوم د خلکو کفایت کېږي هغه دې وکړي
نو د ټول نړیوال سیمو غوښتنه ده چې په دغسې وختو کې باید لاس په کار سي او خپل همکاري ته دوام ورکړي. PBB sebelum ini berkata Afghanistan memerlukan kira-kira 15 juta dolar Amerika bagi membantu rakyat terjejas. Setakat ini UNHCR telah menghantar stok makanan dan selimut untuk keperluan sekitar 14,000 orang. Manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyediakan 10 tan bekalan perubatan untuk menjalankan lebih 5,000 pembedahan. Sementara itu, atas dasar simpati, negara jirannya Pakistan tampil lebih awal merentasi sepadan negara itu bagi menghantar keperluan asas. او سپورت مو وکړي د دولت نه مو دا تقاضا ده یوازې خیمې یا د څو ورځې لپاره خوراکونه غالبا زموږ کفایت نه کوي. نن سبا کې اوړی دی، شدیده ګرمي ده، لمر دی، دې نه وروسته 2 میاشتې بعد بیا ژمی را روان دی چې د سختې یخنۍ سره مخامخ کېږو. زموږ د بمونو د کورونو ودانیو په جوړولو کې که دوی زموږ سره ملاتړ وکړي نو ډېره مهرباني. Dasar kemanusiaan yang mengatasi hubungan politik antara negara turut menjentik hati negara lain untuk sama meringankan beban, antaranya Qatar, Iran, Jepun, Korea Selatan dan Emiria Arab Bersatu UAE. Walaupun hanya 2 wilayah yang terkesan, namun ia satu cabaran besar buat Taliban untuk membangunkan semula kawasan terpencil itu dan mengembalikan kehidupan normal rakyatnya. Apa langkah Afghanistan seterusnya? Kembali selepas ini. Sepuluh bulan sejak Taliban memimpin Afghanistan atau Emiria Islam. Sepanjang tempoh itu juga, aset Bank Pusat Afghanistan berjumlah jutaan dolar Amerika dibekukan. Dengan bencana yang menimpa Afghanistan baru-baru ini, Taliban mendesak pemimpin antarabangsa atau negara barat untuk menarik balik sekatan berkenaan. Pembukuan aset itu ternyata menyukarkan Afghanistan untuk merangka pembangunan jangka panjang dan membantu penduduknya meneruskan kelangsungan hidup. Akibat sekatan aset dari luar juga, aktiviti di sektor bank tempatan juga perlahan sekaligus menyebabkan rizab Afghanistan terlalu sedikit. Jurucakap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Abdul Kahal Balki mendesak dunia agar hak asasi rakyat Afghanistan dikembalikan, apatah lagi dalam misi menyelamat nyawa yang perlu menjadi keutamaan. Namun, permintaan itu belum mendapat reaksi dari mana-mana negara yang terlibat. Sebelum ini, Amerika Syarikat bertindak menyekat aset Bank Pusat Afghanistan berjumlah 7 bilion dolar sebelum ia diagihkan kepada rakyat Afghanistan dan sejumlah 3.5 bilion dolar Amerika lagi diserahkan kepada waris mangsa serangan 11 September. Tindakan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden itu dikecam Taliban kerana tidak menyerahkan kesemua dana itu kepada rakyat Afghanistan. Sementara itu, dalam situasi yang mendesak ini, organisasi antarabangsa yang tampil membantu bimbang jika Taliban bertindak mengawal bantuan tersebut dan mengagihkannya hanya kepada penduduk yang menyokong ideologi mereka. Namun kali ini, Taliban berikrar untuk tidak akan mencampuri urusan bantuan oleh masyarakat antarabangsa. Adakah desakan agar aset mereka dicairkan kembali akan berhasil? Baik, sekian Global Hijrah minggu ini. Saksikan Global Hijrah edisi Bahasa Arab Jumaat ini jam 8.45 malam. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.